WhatsApp ni saya ingat ada seorang dia tendang Imam Sanusi kena sampai dengan Imam Sanusi jelek. Dia memang saya merancang untuk membunuh Mahdi masa tu. Dan saya sebut tak mustahil kalau ada fatwa hari ni seorang ulama yang menjual rumah Allah kepada orang-orang kafir, kalau ada sesiapa boleh kata fatwa darah orang ni halal, insyaAllah saya boleh. Rumah saya cari fatwa saya, rumah fatwa ni kita tahu tak kami ni bukan para ulama. Tapi kalau ada ulama memang macam mana kita nak boleh bersabar dengan orang tua, khususnya anak-anak muda kita. Kita merayu, Dr. Sabri dengan beberapa kawan yang merayu pada pemimpin-pemimpin UMNO, tolong kami dalam isu ni. Tak mau ni pun bagi duit pun tak bagi. Esok kita nak drop 20 ribu. Nak cari duit mana? Pemimpin UMNO kata kami pun tak mau campur. Hal ni ada kaitan dengan Cina, nanti Cina tak pergi tu. Satu pemimpin UMNO. Pemimpin PAS telah lah. Dia kata projek ni projek Ahmad Jaya bawah kerajaan negeri. Takkan dia pun tanya di mana dia? Di mana kita nak kutip duit dan sebagainya? Saya pun tak tahu. Dr. Sabri dah kata 100 ribu lebih dah ada kutip duit mana? Saya pun tak tahu. Kalau ni nak kutip dah Dr. Sabri. Kutip je? Ha? Kut lah. Tabung mata nampak tu. Kalau ada siapa-siapa nak derma untuk esok ni, kita memang kita perlu sangat biaya guaman. Kalau siapa-siapa rasa lagi tak tutupi lah, apa nak bagi-bagi tak bagi, bukan ada paksaan. Cuma kita nak menunjukkan kita bersama-sama dengan jawatan kuasa ni. Pak bang, saya yang paling sedih ni dalam jawatan kuasa yang ada ramai semua rakyat umat Islam yang ada di Alostan ni, ratus ribu, tiba-tiba yang bangun untuk membela madrasah tu hanya 4 orang. Saya tak salahkan tuan-tuan kalau maklumat tak sampai. Betul tak? Pembohong lah, MB bohong lah apa ni tak sampai. Dia cerita benda lain, dia buat benda lain. Macamlah dia cerita dekat Datuk Musti. Dia kata Datuk Musti, kita projek ni kita nak buat macam ni. Tetapi yang sebenarnya dia sembunyi, dia tak bagi tahu pada Datuk Musti, kata dia nak jual tanah wakaf tu kepada orang kafir. Kalau dia cerita macam tu, Datuk Musti mana nak luluskan? Ini dia bohong Datuk Musti. Kalau Datuk Musti dia boleh bohong, apa lagi kita? Apa lagi MKK? Kalau JKKP ni dia memang tak boleh bohong dah. Dia tak look dah. Orang ni dah memang kok mana pun dia dah bring 500 lah. Tapi MKK ni hak dia memang akses. Dia kata macam tu lah. Betul tu macam Dr. Sabri kata. Saya tuan di rumah saya, kampung rumah saya duduk di sana. Saya duduk tahun 92 masa PN minta. Tak pernah rumah kami sampai air surut pipe. Kami di sana pakai ni air bukit. Masa zaman Datuk Asri dulu buat kerajaan campuran PAS UMNO dulu ni. Buat air atas bukit, kalau turun ke orang kampung mana tu ada beberapa ratus rumah. Kami dah pakai air tu lah. Masa PN mentas, tak pernah air surut masuk dalam rumah tu. Mai mereka menenggah lah ni 2 tahun. Sampai tak? Kalau hujan lebat ni, kita tengok. Buka air. Sebab apa? Balak yang ada air tutup ni, kolam ni. Dia sampung habis. Habis? Tu bila saya kata Dr. Mazir ni, review PAS ni lebih dari Dr. Mazir orang. Tapi kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang ni, kita dapat. Saya bukan nak kata kerana saya suruh kempen pangkah BN PRU 13 ni saya benci kepada Islam. Kita nak menunjukkan rakyat Kedah ni patut seluruhnya bagi 100% kepada UMNO. PR 13 ni sebab apa? Kenapa? Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kerana kita nak ambil sikap macam mana ahli-ahli DAP tahun 2004 bila mereka tidak bersetuju DAP bergabung dengan PAS,
ahli-ahli DAP telah membuat undi protes sehingga DAP hilang banyak kursi. Dan sebab itu saya menyeru, karena kita tidak bersetuju dengan MB Kedah, sekarang ni MB PAS menjual tapak madrasah rumah Allah kepada orang kafir, maka rakyat Kedah sama ada PAS atau UMNO mesti bersatu, kita protes undi PAS. Seluruh Kedah. Boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. Saya minta, saya seru kepada sahabat-sahabat, bukan kerana kita benci Islam, tetapi kita nak menunjuk protes kita. Oleh kerana dulu hampa janji macam lain dan sekarang buat macam lain, maka kita protes. Sebab dulu saya masih ingat lagi, beberapa orang pemimpin termasuk saya ceramah politik PAS masa itu, kita minta kepada rakyat Kedah, tolonglah bagi peluang kepada kami perintah satu penggal saja. Biasa dengar. Satu penggal dia bagi PAS minta, hampa tengok macam mana PAS minta. Kita ada kepakaran kita. Kita ada itu, kita ada ini. Akhirnya bila kita bagi minta apa itu, madrasah kita dijual oleh orang kafir. Kemudian sahabat-sahabat kita di Sungai Kub. Di Sungai Kub, tahu tuan-tuan apa yang berlaku sekarang ni? Kerajaan di negeri Kedah telah meneruskan perjanjian yang dibuat oleh kerajaan dulu dan menambahkan lagi. Bukan cakap menurut, dia tambah pula tanah hampir kurang 20 hektar, 200 hektar, 180 hektar untuk dijadikan jerat ataupun pupuk Cina. Tanah reserve Melayu, kampung orang Melayu. Sekarang sahabat-sahabat kita termasuk orang kuat PAS di sana bangkit lawan. Bila lawan panggil polis mentangkap. Dulu dia pakai kerajaan UMNO zalim, tangkap orang PAS masuk ISA. Sekarang orang kerajaan ini Kedah PAS, tangkap orang PAS masuk penjara di Kulim. Nampak? Ini yang berlaku. 90,000 bangkai-bangkai orang Cina di dalam korporat-korporat dan di luar Hong Kong, Singapura akan dibawa masuk tanam dan bakar di bumi umat Islam. Macam mana kita nak boleh diam? Macam mana kita nak boleh tenang keadaan diri kita? Bumi kita 100 hektar, 200 hektar. Patutnya dibangunkan ekonomi untuk penduduk-penduduk Kedah yang miskin. Tiba-tiba nak digunakan 200 hektar tanam bangkai orang-orang Cina. Tahu kan benar? Sebab tu kita kena cerita pada anak-anak muda kita. Ayat dia suka dengan anak muda ni sampai mak-mak hebat ni, dia kena tahu apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku masa depan. Kalau nak berlaku lagi 13 ni, Dato' Seri Sobri kata berlaku, biarlah berlaku dalam keadaan sekarang dia pun akan jadi kapten. Kalau berlaku 13 ni, DAP kuat, join dengan Singapura, join dengan China tanah besar, lagi 30 tahun, mana dia? Orang yang akan bela anak Melayu dia. Semua duduk pusat sendiri. Yang memprogramkan anak-anak Melayu rosak ni pun bukan awal lain. Dia juga. Jadi tuan-tuan dan puan, saya mohon di sini, oleh kerana orang-orang PAS, tok-tok guru PAS, ahli-ahli PAS, ulama-ulama PAS tidak mau bangun bersama kita untuk membela madrasah ni, mau tidak mau kita lah. Paling kurang pun Dato' Sobri kata tadi, kita doa. Dan yang ada anak, yang ada cucu, yang remaja itu bagi tahu apa yang sedang berlaku, supaya mereka faham. Lepas ni kita nak buat program banyak lagi. Mungkin kita nak buat satu himpunan besar-besaran di semua negeri. Mungkin kita nak kumpul tangan-tangan rakyat Kedah ni bagi berdetukan, supaya kita minta sekarang ni apa yang kita minta, tanah tapak Salihiyah itu hendaklah dikembalikan kepada Islam, itu saja. Dan tuan-tuan dan puan-puan tentu masih ingat ceramah-ceramah pimpinan PAS dulu menghentam betul. Menghentam macam sekarang ni apa ni, hak ni maka kena ada rosak. Sebab apa? Kerajaan membuat projek-projek mega yang tidak menguntungkan rakyat. Buat Putrajaya, buat Sepang, buat apa ni, 5 kali. Mereka hentam habis-habisan.
Tetapi apabila kita bagi peluang kepada mereka memerintah, mereka membuat aman center untuk siapa? Untuk siapa? Dr. Subri cakap tadi, kondominium sebelah tu 600, 700 ribu satu unit, 2,000 unit akan dibeli. 2,000 unit, satu unit 400 ribu lebih. Siapa yang akan beli? Semua Cina. Apa perancangan? Cina-Cina yang akan beli ini ialah kebanyakan daripada Singapura yang PAP punya orang. Mereka nak jadikan Bandar Alor Setar sebagai base PAP untuk kontrol Kedah. Nampak tu lah. Sebab itu DAP Kedah ni sudah meminta fungsi yang lebih hidup di dalam negeri. Mereka nak jadikan Alor Setar ni aman center dan kondominium itu sebagai apa untuk DAP bergerak semua gerak yang disokong oleh Singapura. Ini kita kena faham. Kalau dulu mereka kutuk pimpinan UMNO, kerajaan BN buat projek-projek mewah tak untung ke rakyat. Sekarang kita lihat apa orang Bali, orang PAS Bali, orang PAS Sik, orang PAS Padang Terak, apa yang mereka boleh dapat dengan projek ni. Tuan-tuan pergi tengok esok, tengok apa saya buat dia bubuh gambar apa tu, gambar karaoke, gambar sinema, kalau wayang kecil, gambar apa biliar, itu yang ada. Kemudian dia kata dalam ni duduk, dia kata pasal apa nak hebohkan taliah ni roboh, yang saya pergi roboh apa ni masjid ni alam Malai tu tak bising-bising pun, orang UMNO tak bising pun, tak ada. Kalau ada masjid nak roboh, surau yang nak roboh macam mana dibuat oleh Syed Rohli tu, bukan 1%, 100% kita akan tutup. Sebab apa? Masjid yang kecil dia buat lagi besar. Kemudian dia buat pendidikan. Ada budak-budak kafir di situ sekarang ni. Dia ambil anak-anak orang miskin, termasuk anak-anak orang miskin, yatim daripada Bali, duduk sekarang ni. Kalau macam tu projek dia, ada orang mana yang nak bantah? Umat Islam mana nak bantah? Dan pasal Raya Jaya dia tu tak ada jual minuman keras. Dia tak ada. Sebab dia beri syarat. Nak sewa pun boleh, tapi minuman keras tak. Waktu saya, kalau tuan-tuan nak beli barang murah, belilah Jaya daripada Cisco. Memang tak ada. Kalau macam tu, dia nak buat di Salera tu, dia tak kisah. Ini, tuan-tuan dah kata, di bawah nak buat tempat karaoke. Karaoke yang besar di bawah nak buat. Buat sana, karaoke. Masuklah tapak madrasah. Kemudian nak buat tempat pembentukan lagi. Betapa hinanya. Esok Cina, kita tahu orang Cina, dia akan buat rumah kecil perak, dia letak di ujung tu, bagi dia boleh sembah. Yang sekarang ni kita ada bagi apa ni, kita ada zikir apa semua, kata yang diganti dengan khurafat. Siapa kerja-kerja? MP, ulama PAS. Dan siapa yang akan menentang ini semua, tidak lain dia dan dilakukan ialah rakyat Kedah. Kena bangkit. Wajib, bukan sunat lagi. Jadi sebab itu esok yang mana tak boleh pergi, suruh anak-anak kita muda pergi mahkamah. Kalau mana-mana rasa malam ni dia nak ambil berkat dah, nak bersama dengan kawan kita, dia tak boleh dah. Yang dah edak. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa saya minta maaf sama sekali saya tak mau cakap hal politik. Hal politik ni sebab saya akan tulis dalam buku. Betul cari bila baca. Tapi pun saya ni bukan berceramah. Masa saya S4 jadi Kedah, dulu pun saya tak jadi berceramah. Kecuali sesak saya nak bawa saya. Sebab saya ada masalah sebutan dan sebagainya. Jadi saya tak minat sangat ceramah. Tapi oleh kerana isu ini, isu yang tidak boleh didiam, apabila rumah Allah ni dijual kepada orang kafir, saya tak boleh. Tak boleh saya kena buat ceramah atas isu politik semua. Buku saya yang tajuk kafir kan aku ni tak ada stok kat saya. Ada malam ni saya bagi kat IJK Pina semua. Nanti depan tu Pina akan carilah baca apa yang saya komen. Saya sekarang ni saya cakap setelah saya banyak ketua pimpinan PAS. Apa yang mereka buat tak betul, yang seperti yang kamu tu saya sebut. Waktu nak marah, nak pukul, nak cakap. Lepas ni dah habis saya tegur dah. Saya pun kalau nak kait dengan madrasah ni, saya tak sama-sama dengan tadi. Dulu saya buat buku ni, buku saya yang kafir-kafir ni yang ke-20.
Dulu buku saya banyakkan saya hantar dulu. Saya hantar ke rumah saya, hantar ke rumah saya. Dia pun tak marah lah, tolong lah. Itu mana pun tak marah. Saya kata dia bapak kepada komunis. Mana dia saya kata bapak kepada gala komunis. Saya tulis dalam buku. Dia tak tangkap saya atas isu tu. Bukan. Dia tangkap saya atas isu saya tubuh kumpulan Mujahidin Malaysia. KMM. Kumpulan menentang Mahathir. Itu yang dia tangkap. Bukan kalau saya tulis buku kata ni limpah ni tak boleh tengok sikit. Sahabat kata mereka masuk ke. Tak boleh tengok. Apa bahaya kalau ulama pemimpin negara tak boleh dituduh oleh orang bawah. Itulah enak. Rosak rakyat. Waktu saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya apa yang saya sampaikan tak mencapai hasrat tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan nak dengar apa malam ni. Tapi Dr. Subli boleh cerita banyak ada macam saya kata tadi. Apa yang berlaku di sekitar kita ni kita boleh fikir sendiri lah. Saya tak cerita tentang orang. Sampai bila kita nak biar anak-anak remaja kita rosak dia malam-malam di pusat hiburan. Dulu saya, masa saya jadi pemerintah harkah dulu, saya diarahkan pergi depan masjid Zahid. Ambil gambar remaja-remaja yang duduk lepak depan masjid. Memang saya pergi. Kondom saja yang saya dapat, kondom saja. Hati-hati. Adakah benda tu sekarang ni okey dah depan masjid saya? 4-5 bulan lepas saya pergi malam saya parkingnya ada 2 orang budak duduk dalam atas remaja kan kabut tengok kita makan pagi kalau masjid depan sikit. Lepas masjid di bawah kerajaan Islam. Ada yang tak payah kita lah tempat saya di ayat panas. Telegram tu tempat ayat panas tu di Bali tu. Tapi dah tengok dulu dia marah dekat minta sebab biarkan orang lelaki perempuan pakai seluar pendek lah apa campur sekali dalam kolam. Dulu tiket RM2, sekarang ni dia pun campur juga tiket sekarang RM3. Sebab tu saya kata, kalau Allah nilai esok ni nak masuk neraka berdasarkan banyak jumlah dosa, siapa masuk? Atas isu ayat panas tu. Kalau 100 orang, zaman dia kutip hanya 200. Lagi zaman PAS, minta dia kutip 700. Lepas tu kalau Allah kata malaikat, pilih mana-mana dosa masuk dulu. Siapa? Bila kita cakap, sedangkan ini ialah fakta. Jadi itu tuan dan puan. Itulah positif manfaat dalam masyarakat. Pada malam ini, Allah, kalau diizin oleh Allah, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.